Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana setia lagi bersama saya Faizal Dan saya Nadia. dalam rancangan Fikir. Seperti biasa, pelbagai paparan menarik telah kami sediakan untuk anda, terutamanya untuk remaja-remaja di luar sana. Dan ikuti kisah DJ yang cukup popular dengan kisah cinta. Nak tahu siapa dia? Pasti je. Tunggu. Baiklah, kemudiannya ikuti kisah seorang pelukis muda yang sememangnya berbakat besar sehinggalah kisah seorang sukarelawan, Mike Cat, yang sanggup membela harimau Melaya yang semakin memerlukan perhatian. Dan semuanya akan dapat anda saksikan selepas ini. Sesiapa saja yang mendengar suara DJ ni, yang juga merupakan idola kita untuk minggu ni, pastinya terbuai terlena dibuai dengan baik-baik madah dan bicaranya. Jap, ini lelaki ke perempuan yang Nadia maksud kan? Semestinya lah seorang wanita dan juga beliau pernah diangkat menerima anugerah ikon wanita muda Kesatria Puteri Penyiaran Radio pada tahun 2012. Dan antara program kendalian DJ ni yang cukup popular adalah Suria Cinta. Betul tak? Betul. Tapi awak tahu ke siapa yang saya maksudkan tu? Siapa lagi kalau bukan DJ Lin daripada Suria FM. Hai, saya DJ Lin. Untuk menjadi insan terbaik di kalangan yang baik, kita juga harus menjadi pendengar yang baik. Dan jangan sekali-kali kita lupa dari mana asal dan usaha kita. Terpenjara kerana janji. Mungkinkah Di akhir rancangan Suria Cinta, setiap malam Lin akan tutup dengan kata-kata, jadilah pasangan terbaik di kalangan yang baik dan jangan sekali-kali kita lupa dari mana asal dan usul kita. Sebenarnya benda tu Lin ingatkan pada diri Lin juga, supaya kita tak terleka, tak teralpa dengan kejayaan kita, dengan pencapaian kita. Kadang-kadang Allah nak uji, dia berikan kita kejayaan, kita berada di puncak, di atas. Adakah kita lupa ke tidak ke dengan orang-orang yang banyak bantu kita ni? Macam tu. Jadi siapa pun kita, sejauh mana pun kita berjaya, kita harus sentiasa ingat pada insan-insan yang banyak membantu kita. Apa yang dia katakan setiap kali dia menutup rancangan dia, jangan lupa dari mana asal usul kita tu, sentiasa dia pegang untuk dia terus lebih berjaya lah. Dan dia jangan lupa diri dia lah. Dan kalau dah berjaya tahap mana pun, dia kena ingat dari mana asal usul dia. Itu kunci rasa untuk kejayaan dia. Rasanya itu yang dia masih pegang lah. Dia mempunyai keakraban dengan radio. Saya dapat rasa yang dia ada sesuatu feel ataupun kita guna perkataan passion untuk radio. Jadi apabila dia buat Suria Cinta, DJ Lin akan transform. Dia akan menjadi diri dia yang lain daripada DJ Lin yang di luar. Lin suka kongsikan sesuatu dari hati. Bila kita kongsi sesuatu dari hati, daripada jiwa kita, dengan semangat yang sangat positif kan, Lin percaya peminat-peminat Lin juga dapat merasakannya. Dan kat situ ada satu macam pertalian yang tak nampak lah sebenarnya kan. Dia jenis duduk, kalau lepak chill dia senyap, dia observe orang, dia tengok orang. Tapi kalau ajak dia borak, sesuatu yang menarik akan keluar. Saya tak nak cakap apa yang menarik tu, anda kena lepak sendiri dengan DJ Lin. Dan kalau kita dengar dia punya slot di Suria FM, Suria Cinta, dia punya suara tu pun dah menggambarkan betapa romantisnya orang tu. Assalamualaikum, hai. Salam Suria Cinta, personal cinta anda. Terima kasih sudi luangkan waktu kembali kali lagi malam ini. Pasti mesti rancangan Suria Cinta akan kudara sehingga 2 pagi nanti. Dan di jam ini, ada satu topik cinta. Anda dah bersedia untuk kongsikan sesuatu bersama Lin malam ini tentang cinta? Tentang topik jatuh cinta dengan sahabat baik. Anda boleh hubungi Lin sekejap lagi. Tapi jangan ke mana-mana, kita dengarkan dulu lagu daripada Lemon Tea Kerana Janji. Selepas itu ada Ella dengan lagu Semilu. Sekali ini untuk anda, eksklusif hanya di Suria FM. Suara dia tu memang berhantu tau. Berhantu, mesti orang nak dengar je. Kalau contohnya saya tak pernah dengar lah Saya tak pernah dengar contohnya Suria Cinta. Malam ni saya buka.
esok saya nak dengar lagi. Rancangan Suria Cinta ni menggambarkan siapa diri Lin. Jiwa Lin. Lin yang memang seorang yang sentimental. Lin memang suka mendengar masalah orang daripada Lin sekolah. Sampai ke universiti pun sama juga. Lin tak boleh tengok orang ada masalah. Jadi memang dia tu dah sebati dengan diri Lin kan. Tapi mak marah macam mak kata kepo. Tak payah kepo hal orang. Masalah orang kan. Kau buat hal kau je. Tapi Lin tak boleh. Kan? Jadi Lin kalau tengok orang ada macam muka murung apa, dia akan datang, especially pada kawan-kawan yang dekat kan. So, kau kenapa, ada masalah ke? Jadi itulah sifat semula jadi itu yang terbawa sampai sekarang. Bila Lin kenalkan rancangan Berkongsikan Cinta ni, mungkin itu yang membuatkan pendengar mudah terima kehadiran Lin, sebab Lin rasanya Lin berbicara dari hati. Kita boleh tengok apabila seorang itu bekerja, kerana passion. Passion ni nak jelaskan dia macam seluruh diri dia bekerja pada masa yang sama. Maknanya bukan saja fizikal dia, bukan saja minda dia, tetapi jiwa dia serentak. Dan apabila kita buat benda itu, bila pendengar dapat pun, dia akan dapat kualiti itu dalam sebuah rancangan. Semangat dia lah, semangat dia. Sebab dia seorang ibu tunggal, membesarkan anak-anak sendiri. Lepas tu macam bab kerja memang dia tak berkira. Dia memang semangat tu yang memang saya macam kena ikut lah, kena ikut semangat tu. Semangat bekerja tu. Kita fokus pada apa yang kita buat, kita committed pada yang kita buat. Sebab Lin bila usahakan sesuatu, Lin nak make sure result yang Lin dapat adalah yang paling maksimum. Itu Lin punya style kan. Jadi bila kita nak dapat result yang maksimum ni, kita kena ada pengorbanan. Pengorbanan dari segi masa, tenaga, wang ringgit kita, tenaga, orang kata apa saja. Sebab Lin sangat sayangkan bidang penyiaran radio. Biarpun hanya seketika. Terima kasih sudi telefon atau hubungi Suria FM ni. Yelah, senang kan nak cakap dengan diri ni. Memang setiap malam dengar, tak pernah miss lah. Dengar tu rasa macam makan satu garam sampai bila. Oh ya ke? Alamak. Okey ni Zana, sambil-sambil dengarlah lagu cinta malam-malam ni, lain-lain perasaan, jiwang-jiwang sekejap. Mungkin ada sesuatu nak dikongsi dari hati ke, silakan. Rancangan Suria Cinta ni saya tengok banyak dia punya positif kepada para remaja khasnya. DJ Lin sering bagi nasihat kepada remaja sedang bercinta dalam rancangan dia supaya menjaga cinta mereka, cinta yang sejati, dan perkara-perkara yang negatif supaya jangan dilakukan bila dalam bercinta, kerana cinta tu sangat manis, kata dia. Paling penting sayangi dan cintai diri kita terlebih dahulu sebelum kita memberikan cinta kita pada orang lain. Dan apabila kita bercinta sekalipun, sayang mana pun kita pada seseorang, harus ada, orang kata, jangan diberikan 100%. Kerana ada beberapa peratus yang kita perlu simpan untuk diri kita. Seandainya kita terluka, jadi ada ruang untuk kita ubati kelukan hati kita. Pada anak-anak muda supaya jangan hanyut sangat dengan cinta. Cinta boleh membutakan dan cinta juga boleh menjadikan kita seorang yang bagus. Macam-macam lah. Kalau kita ambil side buruk, memang buruk lah. Kalau kita ambil side yang bagus, jadi bagus. Dan bila kita jadi seorang remaja, banyak benda yang kita main langgar je. Kita main redah je. Jadi apa yang DJ Lin lakukan dalam program dia, tak kira dekat radio, di luar radio, dia nak kalau boleh semua orang yang mengikut dia, orang yang dengar dia positif. Emosi pendengar lain dicurahkan kepada dia. So kita ada sendiri cabaran kita, emosi kita di luar. Jadi DJ Lin dapat, orang kata, fokus kepada kerja dia. Doesn't really matter apa yang berlaku di luar. Saya rasa itu satu perkara yang kita boleh belajar daripada DJ Lin, iaitu fokus pada kerja kita. Dan itu adalah true professional. Tips untuk remaja dalam mencapai segala yang kita hajati dalam hidup ni, kita harus fokus dengan apa yang kita nak buat. Kita kena ikhlaskan diri kita dan kita memberikan yang terbaik untuk kita mendapatkan keputusan yang maksimum. Okay? InsyaAllah kalau kita fokus, kita akan berjaya. Oi. Faizal, awak pandai masak kan? Mestilah saya pandai masak. Kenapa awak lapar? Bukan. Paparan ikon kita kali ni mesti awak suka. Sebab ada kaitan dengan memasak. Wow, rasanya bukan saya seorang je. Tapi remaja di luar sana yang meminati dunia masakan pasti ternanti-nanti. Baiklah, kali ini saya nak bawa awak dan penonton di luar sana ke sebuah kolej yang cukup terkenal dalam bidang masakan atau seni kulineri. Mungkin bila dah tamat belajar nanti, bolehlah mereka mengikuti jejak idola kita yang terdahulu, Chef Riz. InsyaAllah, kalau berusaha dan yakin, pasti boleh. Faizal? Malaysia boleh. Pandai kena kau orang.
Hai, saya Muhammad Afifi. Saya pelajar seni kulineri PTPL Shah Alam. Apa yang saya nampak dalam Afifi adalah disiplin. Disiplin dia dari segi pemakaian, dari segi kebersihan diri, semua perfect. Bila dia nak buat sesuatu benda tu, dia buat dengan sungguh-sungguh. Dia pastikan hasil produk yang dia dapat tu memuaskan hati dia. Pandai masak dan rasa dia memang sedap lah. Semua produk yang dihasilkan oleh beliau mempunyai cita rasa dia sendiri. Dia pandai plating makanan dengan cantik, dengan kreatif. Dia tidak pernah akan berkata tidak. Apa saja yang lecturer bagi terutamanya atau cara dia, okey, dia akan kata okey, dia akan cuba yang terbaik. Saya memilih bidang ni kerana saya minat dari kecil lagi. Dari kecil lagi saya suka memasak. Lepas tu yang kedua, family saya dia berkecimpung dalam bidang ni juga dan saya mahu menjadi pelapis dari mereka. Dan juga matlamat saya juga ingin bidang ni untuk menjadi kerjaya saya. Bagi Kolej PTPL Shah Alam khususnya dalam bidang seni kulineri, terutama sekali dalam program diploma, kelaikan masuk dia mudah saja, adalah 3 kredit dalam apa-apa subjek. Matlamat khusus ni adalah untuk melahirkan tenaga yang mahir dalam bidang kulineri untuk mewarnai industri perindustrian, perhotelan, pelancongan dan juga industri perkhidmatan makanan. Di luar sana permintaan terlalu tinggi. Cuma kita tak dapat orang-orang yang betul-betul menjiwai ataupun yang mempunyai passion yang begitu dalam bidang ni. Jadi bagi Afifi yang mempunyai passion dan kebolehan seperti ini, tanggungjawab kita adalah untuk mengeluarkan produk-produk seperti ini. Untuk menjadi seorang chef yang baik, pelajar tu pertama sekali dia orang kena tahan daripada segi mental dan fizikal. Contohnya macam kelas hari ini, minimum kelas adalah 6 jam. Mereka kena berdiri selama 6 jam. Selain daripada itu, mereka juga tahu daripada segi knowledge kena kuat lah. Sebab bila kita masak ni dia melibatkan sains sedikit. Okay, macam temperature, okay, cross contamination, makanan semua tu, handling food, dia kena tahu mana yang hot, cold, mana yang sedang panas. Mereka juga akan dilengkapi dengan semangat bersaing, iaitu setiap pelajar kita wajibkan mereka untuk terlibat dalam aktiviti pertandingan memasak contohnya, supaya mereka latih diri mereka bila keluar ke industri, mereka kena bersaing sesama sendiri untuk mendapatkan tempat di industri, gaji yang lumayan, kemahiran yang hebat. Sebelum ni saya tahu dia ada masuk pertandingan menghias mini cupcake dan itu dia dapat nombor 2. Lepas tu dia ada masuk mini kuliner yang diadakan oleh PTPL dan dia mendapat tempat yang ketiga. Saya punya role model macam Chef Wan, James Oliver. Diorang yang masakan diorang memang saya nampak sedap. Contoh macam James Oliver, saya selalu scroll, saya tengok Instagram, tengok dia punya picture, dia tangkap plating dia memang menakjubkan, memang saya minat sangat. Cara plating dia pun saya tengok memang sedap lah. And then diorang ni jenis bersungguh membuat satu perkara yang contoh masak ni hingga berjaya lah. Secara keseluruhan dia memang kitchen tu dia bagus, tapi saya nampak dia cenderung kepada pastry lah. Maksudnya bila-bila produk-produk atau kelas-kelas melibatkan pastry item ni, dia semangat dia lebih and then dia akan buat yang terbaik. Contohnya macam bila kelas pastry ni dia akan buat sesuatu yang lebih daripada expectation lecturer tu sendiri. Contohnya macam produk yang dibuat sekarang ni memerlukan ketelitian yang sangat mendalam, memberi kesabaran yang sangat tinggi, membuatkan seseorang itu boleh menghasilkan produk yang cantik dan juga orang kata hasil yang menarik. Dia ada kesungguhan nak buat benda tu, orang lain tak ada. Orang lain tak nak buang masa dia sebab nak habiskan benda tu dengan cepat. Dia nak habiskan benda tu dengan dapat kepuasan dalam diri dia. Untuk menjadi chef yang terbaik, perlu ada kepimpinan yang kuat untuk arrange anak-anak buah dia. Dan satu lagi, seni, kreativiti seorang chef perlu ada. Contohnya, plating dia dengan betul. Start pada plating tu lah pelanggan dapat tengok dari situ, dia tengok macam wah sedap. Yang kedua, mereka perlu jujur, ikhlas untuk masak sesuatu tu kepada orang untuk makan. Kalau tak ada jujur tu, tak boleh lah.
Dia ni seorang pelajar yang committed, bukan saja daripada segi akademik tapi juga daripada segi kurikulum dia, maksudnya dia punya sosial. Contohnya baru-baru ni kami baru pergi Hat Nyai untuk menjalankan aktiviti community service di sana dengan membersihkan kubur. Selain tu ada juga aktiviti community service yang lain yang baru dijalankan di Sabak Bayanam, iaitu gotong royong membersihkan masjid. Zaman sekarang remaja ni kurang ada sifat nak ambil tahu pasal sukarelawan ni kan, sebab dia amat penting dalam diri kita. Sebab zaman sekarang budak muda suka melepak dan diorang perlu menceburi dalam bidang ni untuk memupuk semangat kerjasama, tanggungjawab. Contohnya sekarang ni kalau diorang tengok orang tua lalu pun diorang buat terendah je. So kita kena tolong, kena ada sifat ikhlas. Afifi adalah pelajar contoh yang terbaik. Bagi saya, bila dia terlibat dengan aktiviti, dia akan buat sesuatu yang terbaik untuk dirinya dan juga kawan-kawan yang berada. Sebab bagi saya, kemahiran insaniah itu adalah sangat penting. Kita bukan saja melahirkan graduan yang mahir dalam ataupun pandai dalam bidang akademik, tetapi juga menerapkan nilai-nilai kemurnian ataupun etika yang murni untuk kita bekalkan bila mereka keluar ke industri nanti. Pelajar perlu ada matlamat untuk melakukan satu kerjaya dia, dan salah satunya perlu ada minat. Kalau tak ada minat tu memang tidak boleh jalan lah. Dia kena ada minat. Kalau ada minat betul-betul, baru dia boleh maju ke hadapan. Dan dia tahu tak, di Malaysia ni ada satu spesies harimau yang dikenali sebagai Malayan Tiger yang kabarnya hanya terdapat di Malaysia dan selatan Thailand je. Oh, maksudnya tak terdapat di mana-mana negara lain kat dunia ni, macam tu? Betul tu. Sekalipun menjadi kebanggaan rakyat Malaysia, namun spesies Malayan Tiger ni dah semakin berkurangan. Tak mustahil lah kalau suatu masa nanti ianya akan pupus kalau tak ada usaha pemeliharaan dijalankan. Itu yang dibimbangkan Nadia, dan oleh kerana itulah MyCat berusaha untuk memberikan kesedaran mengenai situasi ini melalui pelbagai program yang dilakukan, antaranya program Tigers Run. Baiklah, kalau kita tahu selanjutnya, jom. This is the first ever tiger run for the wild tigers in Malaysia, and maybe this one ignited some interest among the youth. So this could be a beginning of something. I really hope so. Sebenarnya harimau di Malaysia sangat bermasalah. Daripada 10 tahun lalu anggaran dia kita ada dalam 500 ekor harimau liar, harimau Malaya liar. Tapi sekarang ni anggaran dia kita semua tak tahu sebab memang tak cukup dana, tak cukup tenaga kerja untuk membuat research yang menyeluruh, tapi kita percaya bahawa bilangan tu semakin menurun lah. We might lose this majestic species from Malaysia, and Malayan tiger is a cultural heritage of this country. So that's what I wanted the young Malaysians, not just young Malaysians only, but the next generations of Malaysians to know about Malayan tiger and know about the Malayan tiger and what they can do. Dia didapati kat Jatinegara kita, ada banyak corporate yang pakai logo dia. So kalau kita dah hilang harimau Malaya, macam sebahagian daripada Malaysia sudah kehilangan identiti kita. Di Malaysia, harimau ialah ikon kita lah. Kita memang jika hilang harimau di hutan, hanya ada di zoo, memang satu perkara yang sangat sedih lah. So bila saya terdengar ada program ni daripada kawan saya Ashley, dia koordinator untuk MyCat, saya rasa memang saya kena ambil tindakan lah. Harrison dia seorang catwalk leader, volunteer leader. Maksudnya dia telah dilatih sebab dia selalu menyertai program CAT. So dengan itu dia lebih familiar dengan trail yang kita ambil, dengan kawasan di situ. Kami sebagai the young people, right? If we don't do anything, then mereka akan definitely extinct. Like just recently kat newspaper dah badak sumbu hitam, the black rhino, dah extinct. So one of the subspecies, and if tigers, right, in 10 years time kalau kita tak buat apa, it's gonna be like that as well. Tahap kesedaran remaja lebih, it's getting better lah. So I think like dengan Harrison and me, there are many others, but the more we do it,
more people will become aware of it. Dia ni sangat bersemangat juga, tapi kerja volunteer yang dia volunteer untuk MyCat tak sama dengan Harrison. Sebab dia lebih banyak, dia lebih base dekat KL. Kita ada macam program kesedaran di KL. Contohnya dekat Mata Fair, kita ada satu booth. Lepas tu melalui booth tu kita akan berkempen untuk Harimau Malaya. Kita volunteer slowly macam promote bila kat shopping complex semua kita ada buka booth MyCat. Lepas tu kita promote please look into this, you know, tigers are extincting, so please try to help out however you can. Donate or either spread the news that, you know, help out this and that. Lepas tu kalau nak go to the next step, boleh pergi untuk catwalk kat jungle. Malaysia has the second largest tiger population in Asia, next to India. So, but it's really not just the work of government and law enforcement officers to save tigers, you know. It's not just only the work of NGOs also. That's why we wanted to have this to get public involved. Kita tidak boleh letak tanggungjawab semua pada kerajaan. So, tanggungjawab kita sebagai volunteer ialah bagi kesedaran kepada kerajaan dengan grup-grup lain yang bertanggungjawab macam di Malaysia kita ada perhilitan atau kehutanan semua. Kita kena bagi tahu mereka apa yang ada masalah di situ dengan bila kami bantu mereka, kerja mereka lagi senang dengan mereka boleh buat dengan lagi efisien lah. Ramai yang ingat yang ni masalah yang senang diselesaikan. Contohnya mungkin kita boleh buat program membiarkan, lepas tu lepaskan saja. Tapi bagi harimau masalahnya memang tak sesimpel itu. Kita masih ada pemburuan haram di hutan. Harimau liar masih kekurangan makanan sebab rusa itu makanan utama untuk harimau, tapi ramai orang yang suka makan rusa. Volunteer yang lain macam Michelle semua, mereka memang ada something special lah. Orang biasa tak akan buat macam ni kerana pada pendapat saya, duit kamu boleh dapatkan lagi, tapi masa kamu memang terhad. So bila kamu ambil masa sendiri buat satu kerja, wah itu memang sacrifice yang terbesar kamu boleh buat. One, we can go to MelayanTiger.net. You can sign up as a volunteer there. Boleh buat macam saya buat lebih kepada outreach programs kat sekolah dan kat what's that called, shopping complex pasar malam. So I do more of that, like bercakap dengan orang. Tapi mereka boleh buat macam Harrison buat, dia pergi ke hutan. So dia sebenarnya like really go jungle trekking, try to find jerat, that kind of thing. Sumbangan Michelle dengan Harrison dengan ramai sukarelawan yang lain memang sangat penting pada mission MyCat sebab dia dapat membantu kita untuk mencapai matlamat yang lebih besar. Harimau Malaya merupakan harimau pada kita semua dan bukan hanya kepada NGO seperti KWF ataupun Malaysian Nature Society. Dia milik kita semua. All the details can be found on the website, but I want the young people to get involved, find out the information, and just sign up for the catwalks. Just come for one walk, and then see yourself what you're protecting. Yeah, you will not see tiger. That one I can almost guarantee. Yeah, but just immerse yourself in the jungle. Yeah, the pride of Malaysia. Faizal, kita harapkanlah lebih ramai lagi remaja seperti Michelle dan Harrison ni yang akan tampil dan sama-sama memberi kesedaran mengenai apa yang sedang menimpa Harimau Malaya ataupun Melayan Tiger. Betul tu Nadia, dan bukan remaja sahaja tetapi seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama memberikan sumbangan dalam usaha untuk memelihara Harimau Malaya yang menjadi kebanggaan kita. Apa-apa pun, kita harapkan segala paparan yang telah kita sediakan ini dapat mencetus inspirasi kepada kita semua. InsyaAllah bersama kami lagi di episod yang seterusnya, dan sebelum kita berpisah, dengarkan serangkap pantun daripada kami. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kami menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, InsyaAllah kita berjumpa lagi. Sekian daripada kami. Assalamualaikum. Bye.